أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ذي الجلال والشريء الحرام والحلال ثم صلاة الله مع السلام على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertamanya kita niat i'tikaf. Bagi yang belum berniat, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Dan saya muliakan tuan-tuan imam, barisan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, para asatizah, guru-guru agama, muslimin, para jemaah, anak-anak, mudah-mudahan kita semua dirahmati, dikasihi, disayangi, dimuliakan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafangkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mempertemukan kita pada minggu ini untuk kali kedua di dalam rumah Allah. Sama-sama kita melakukan ketaatan ibadah. Mudah-mudahan kita beroleh rahmat, kasih sayang, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, dorongkan hati-hati kami ini ya Allah untuk kami dapat terus mengingatimu. Wa a'inna ala syukrika, mudahkan kami ya Allah untuk kami mensyukuri setiap nikmat-Mu. Wa a'inna ala husni ibadatik, bantu kami ya Allah untuk kami dapat sentiasa memperbaiki amal ibadah kami kepadamu. Allahumma alimna ma yanfa'una, ajarkan kami ya Allah ilmu yang bermanfaat. Wa yanfa'una bima 'allamtana, manfaatkan ilmu yang kecurahkan kepada kami pada malam ini ya Allah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina, ingatkan kami ya Allah akan ilmu yang pernah kami pelajari tapi kami lupa ya Allah. Al-Quran yang pernah kami hafal tapi kami lupa ya Allah. Allahumma zakkirna minhu, Allahumma 'allimna minhu ma jahilna. Ya Allah, ajarkan kami ya Allah ilmu yang kami tak tahu ya Allah, ilmu yang belum pernah kami pelajari ya Allah. Wa azidna ilman, tambahkan kami ilmu pengetahuan dunia dan akhirat. Wa azidna ikhlasan fi qulubina, campakkan keikhlasan ke dalam hati-hati kami ini ya Allah. Wa azidna amalan salihan fi hayatina, dan jadikanlah di setiap gerak perbuatan harian kami Kau kira sebagai amal soleh yang mendatangkan pahala kepada kami dan menghapuskan dosa-dosa kami. Barikillahumma lana fi Rajabin wa Sya'ban, Kau lindungi kami ya Allah, berkati kami ya Allah, pelihara kami ya Allah sepanjang kami berada di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Wa ballighna Ramadana, dan sampaikan kami ya Allah ke dalam bulan Ramadan, bulan maghfirah. Diampunkan dosa-dosa kami nanti ya Allah, dan dicatatkan nama-nama kami di pintu-pintu syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita menyambung sekali lagi tentang berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hujung perbahasan kita dapat memahami jurih peritnya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi kita menyayangi Islam yang berada di dalam diri kita sekarang ini. Dan mati Allah, jangan jemu tuan-tuan, baru je tak silap saya 3 hari 4 hari lepas kita bersama. Jemu dengan saya tak apa tuan-tuan, tapi jangan jemu dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hari ini kita berada di Mekah. Tuan-tuan, hari terakhir kita berada di Mekah. Episod perjuangan Rasulullah ada 2. Tuan-tuan, kita sentiasa berulang. Tuan-tuan, kaedah kita dalam mempelajari sirah, kita sentiasa memperulangkan setiap episod ni. Episod yang pertama, perjuangan Rasulullah di Mekah. Episod yang kedua, perjuangan Rasulullah di dakwah di Madinah. Antara 2 episod yang utama, tetapi ada pra episod. Ini sebelum kenabian Nabi SAW. Kita cerita sambil-sambil. Sebelum ni kita cerita Abrahah, kita cerita Zulnawas, raja yang mengaku Tuhan. Tuan-tuan, kita cerita susu galuh daripada Nabi Allah Ismail AS. Ini episod pembukaan. Tuan-tuan, dia sambil-sambil kita menceritakan daripada 2 episod yang utama. Kemudian ada lagi 1 episod tambahan. Tuan-tuan, iaitulah setelah kewafatan Nabi SAW. Cuma fokus kita pada sirah Nabi SAW adalah 2. Tuan-tuan, jadi setelah habis di episod yang pertama,
Ada satu sudut perjuangan Nabi di episod yang pertama, iaitu di Taif. Nanti kita akan pindah pula ke episod kedua dekat Madinah pula. Kita ambil satu episod di Madinah. Habis episod nanti kita balik semula ke Mekah. Kita cuit supaya apa? Kita memahami timeline apa perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini satu kaedah tuan-tuan. Kalau kita belajar tuan-tuan, daripada Nabi lahir sampai perang Mu'tah. Tuan-tuan, tak sampai perang Badar, tuan-tuan. Tak sampai kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita cuit-cuit. Tuan-tuan, itu kaedah kita lah dalam mempelajari sirah. Cuma hari ini penutup kepada episod yang pertama. Satu sudut dakwah Nabi SAW, ketika mana Nabi dalam tahun ke-10 bulan Syawal, Nabi pergi ke satu tempat yang bernama Taif 10 hari. Perjalanan 10 hari Nabi di Taif dan perjalanan balik 10 hari. 30 hari Nabi di Taif, maka balik sahaja Nabi SAW dengan bantuan Mut'im bin Adi, Nabi berjaya masuk ke dalam rumahnya Khadijah. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak sebutnya tuan-tuan, Nabi duduk rumah isteri. Tuan-tuan, kalau ada tuan-tuan kita ni duduk rumah nama isteri. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan jangan segan, jangan malu. Nabi pun sama. Tuan-tuan. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam balik sahaja daripada Taif, maka penantangan berterusan. Pada bulan Zulqa'dah Nabi sampai ke Mekah, bulan Zulhijjah. Maka setahun setelah itu, tuan-tuan, maka berlakunya pengislaman orang-orang Yathrib. Beberapa bulan sebelum pengislaman tadi berlaku peristiwa Isra Mi'raj. Yang ini kita telah bincangkan, tuan-tuan. Maknanya kita nampak gambaran, kan? Kita nampak gambaran. Bila kita sebut macam ni, kita nampak gambaran secara daripada atas, tuan-tuan. Parit Kasih dengan Evergreen ni dekat ya. Tuan-tuan, lalu dalam ni dekat. Tapi kena naik basikal lah. Tuan-tuan. Tapi bila kita naik kereta, jauh. Tuan-tuan, dia jadi jauh. Beberapa kilometer, tuan-tuan. Sebenarnya kita ni berjiran sahaja. Tuan-tuan, kita berjiran sahaja. Jadi, kita nampak daripada atas. Bila sirah ni kita nampak daripada atas, jadi kita senang untuk memahami. Bila turun surah Kahfi, ketika mana Nabi dan para sahabat ditekan, diseksa. Bila tu? Ingat, tahun keempat, 5, 6. Antara lah. Jadi skop kita punya pemahaman tu dah jadi kecil. Jadi rupa-rupanya tahun ke-5. Tuan-tuan, maka kita mempelajari, tuan-tuan. Jadi yang kita nak sebutkan yang terakhir, tuan-tuan, sebagai penutup kisah di Taif. Dah habis dah Taif, tuan-tuan. Kita dah habis dah Taif. Semuanya kita dah cerita tentang Taif. Cuma, tuan-tuan, Allahumma rzuqna ziyarata. Ya Allah, kau kurniakan kepada kami, ya Allah, untuk menziarahi Baitillahil Haram, Masjidil Haram, dan Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Allah kurniakan kita, rezekikan kepada kita, mudah-mudahan kita dapat jejakkan kaki ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau dah pernah pergi, alhamdulillah, kita usahakan lagi untuk pergi. Untuk apa, tuan-tuan? Bila kita pergi kali ini, bertambah kita punya tadabbur berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan usahakan juga, tuan-tuan, untuk dapatkan pergi ke Taif. Tuan-tuan, bila kita pergi Taif, tuan-tuan, kita akan lalu sampai ke Taif ni 60 batu daripada Mekah, situ namailan, lebih kurang 96 km. Sampailah kita ke Taif, kita akan lalu ke satu masjid yang bernama Masjid Qa'. Tuan-tuan, bila mutawif dah sebut, sebelum ni kita dah pernah pergi dah Taif, tuan-tuan. Tapi lepas kita belajar ni, tuan-tuan, bila kita pergi Taif, tuan-tuan sila lihat ke kanan, ada satu masjid kecil sana tu, itu Masjid Qa'. Nak saya terangkan ke? Tak payah, Ustaz. Tak payah. Tak cakap dengan mutawif, tak payah terang. Saya dah tahu dah Qa' tu apa. Nabi letak tangan dia. Tuan-tuan. Kemudian depan lagi, yang itu pula Masjid Adas. Masjid Adas pula. Dah kita dah tahu dah siapa Adas. Tuan-tuan, dia orang Iraq. Tuan-tuan, satu tempat bernama Ninawai di Islam. Tuan-tuan, maka dibina masjid dekat situ. Kemudian, tuan-tuan, kita akan berjalan lagi. Meneruskan perjalanan lebih kurang dalam 3 km, tuan-tuan, naik bas. Kita akan berhenti di satu tempat. Biasanya umrah ni dia akan turun di satu tempat yang bernama Babul Abbas, pintu Ibnu Abbas. Pintu gerbang Ibnu Abbas, dan di belakang sana ada satu masjid yang bernama Masjid Ibnu Abbas. Kita akan singgah di situ. Kenapa, tuan-tuan? Kita akan semayang kat situ, ataupun kita akan ziarah dekat situ. Adanya di situ makam Ibnu Abbas.
ada maktabah, perpustakaan. Kemudian di belakang ada musalla perempuan, tempat sembahyang perempuan. Di antara itu dan ada satu tempat berdinding dan bertutup. Di dalamnya adalah makam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa Ibnu Abbas tuan-tuan? Kita nak kena tadabbur Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni tuan-tuan, kalau kita tengok antara sahabat yang meriwayatkan hadis terbanyak, antara top 5. Yang pertama confirm siapa tuan-tuan? Abdurrahman ibn Sakhar ataupun Abu Hurairah, tuan-tuan, Abu Hurairah. Yang keduanya Ibnu Umar, kalau tak silap saya tuan-tuan. Maafkan saya tuan-tuan kalau saya tersilap, betulkan saya. Kemudian yang ketiga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang keempatnya Anas ibn Malik. Kemudian yang kelimanya adalah siapa tuan-tuan? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni tuan-tuan dia bersama dengan Nabi tak lama. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ni tuan-tuan dilahir 3 tahun sebelum hijrah. Tuan-tuan, Sayyidatina Khadijah. Kita kenal Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada kawan baik bernama Lababah. Lababah ni tuan-tuan, dia ni kawan baik kepada Khadijah dan dia ni berkahwin dengan siapa? Dengan Abbas. Siapa Abbas? Abbas ni adik-beradik dengan Abdullah, adik-beradik dengan Abul Uzza. Abul Uzza siapa pula ustaz? Kenal Abul Uzza? Tak mungkin tak kenal. Abu Lahab kenal. Sama lah tu. Tuan-tuan, di gelaran dia tu. Abul Uzza tu Abu Lahab. Tuan-tuan, adik-beradik dengan Imran. Imran siapa? Abu Talib. Sebab Imran ni ada anak bernama Talib. Adik anak bernama Talib, maka dia bapa kepada Talib. Apa? Abu Talib. Tuan-tuan, maknanya Talib dengan Ali siapa? Adik-beradik. Tuan-tuan, ni kita nak memaham. Tuan-tuan, kenapa Ibnu Abbas dia banyak meriwayatkan hadis? Kenapa? Tuan-tuan, Lababah dikahwin dengan Al-Abbas. Maka ketika mana kahwin sahaja dengan Ibnu Abbas dengan Al-Abbas, maka tuan-tuan pada tahun ke-10. Tahun ke-10 meninggalnya Sayyidatina Khadijah, lahirnya Ibnu Abbas 3 tahun sebelum hijrah. Tuan-tuan, maknanya apa? Ibnu Abbas ni kecil, budak-budak tuan-tuan. Kita ni dengar Abbas, macam dah tua. Tuan-tuan, pernah pergi Rengit, cakir Pak Abbas. Cakir. Dia ceker. Sedapnya tuan-tuan. Bila sebut Pak Abbas ni dah tua. Ibnu Abbas, kita bayang ni sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dah tua Ibnu Abbas ni. Tak tuan-tuan. Nabi SAW kematian sahaja Khadijah, lahir Ibnu Abbas. Dan apabila Ibnu Abbas ini lahir, dia suka bersama dengan Nabi SAW. Al-Abbas ni tuan-tuan, dia tengok potensinya Al-Abbas ni, dia suka belajar, dia cerah jiwanya, hatinya, dia hantar kepada Nabi SAW untuk menuntut ilmu. Sebab tu tuan-tuan, kita pernah dengar Ibnu Abbas ni diduduk rumah Nabi SAW. Kenapa? Siapa Ibnu Abbas? Sepupu. Betul tak? Betul tak? Sepupu Nabi SAW. Sepupu Nabi. Tapi sepupu tak boleh duduk suka-suka rumah Nabi SAW. Tapi kita selalu dengar yang Ibnu Abbas duduk rumah Nabi. Kenapa? Tuan-tuan, Lababah ada seorang adik bernama Maimunah. Maimunah radhiyallahu anha. Tuan-tuan, Maimunah ni tuan-tuan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh bayang tak tuan-tuan? Ibnu Abbas dia ada makcik yang bernama Maimunah. Dia suka pergi rumah makcik dia. Dan dia juga ada seorang sepupu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia suka duduk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merupakan rumah makcik dia juga Maimunah. Maknanya hubungan tu rapat tak? Hubungan tu rapat. Sebab itu tuan-tuan, Ibnu Abbas banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tuan-tuan, walaupun di tempat yang kelima periwayat hadis yang paling banyak, Ibnu Abbas tak duduk lama dengan Nabi. Pada tahun ke-13 Nabi berhijrah, awal ke-14 tuan-tuan, Nabi berhijrah ke Madinah. Ibnu Abbas tak ikut. Tuan-tuan, Ibnu Abbas tak ikut. Ibnu Abbas dihijrah bila tuan-tuan? Ketika mana peristiwa Fathu Makkah. Nabi nak pergi Mekah,
Tuan-tuan, Fathu Makkah setelah peperangan Khaybar pada tahun ke-8, Nabi nak pergi bertembung dengan Nabi SAW. Pergi Madinah. Masa tu dia hijrah. Maknanya tuan-tuan, Ibnu Abbas bersama dengan Nabi berapa tahun? Tahun ke-10 Nabi wafat. Awal tahun ke-11 hijrah Nabi wafat. Kita ambil tuan-tuan tahun ke-10, tahun ke-11, tahun ke-12, tahun ke-13. 4 tahun lah. Tolak ni tuan-tuan, umur 1 tahun apa ada? Tuan-tuan, umur 1 tahun, mungkin 2 tahun belajarlah sesuatu. Tahun ke-3, tahun ke-4, 4 tahun bersama dengan Nabi. Kemudian hijrah nanti ke Madinah pada tahun ke-8, 9, 10 Nabi wafat. Nabi wafat dah. Tuan-tuan, maknanya dia bersama dengan Nabi cuma 7 tahun sahaja. Tak banyak tuan-tuan. Dan dia pula budak-budak. Dia masih kanak-kanak. Ini Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Biasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meredai dia. Tetapi kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kedua-duanya bapaknya, hebatnya ayahnya melahirkan seorang anak yang hebat sehingga nama anak kita tak sebut. Anak Abbas. Tuan-tuan, nama Abdullah tu tak ada. Padahal yang hebat ni Abdullah. Abdullah ni hebat tuan-tuan. Tetapi kerana Lababah ni dia bersama dengan Al-Abbas, dia melahirkan anak yang hebat. Kehebatan anak ini merupakan kehebatan ibu bapanya. Tuan-tuan, kalau saya dengar seorang anak yang tamat hafaz 30 juzuk tuan-tuan, saya tak respect pada budak tu. Saya respect pada ibu dan ayah dia. Tuan-tuan, ibu dan ayah dia hebat. Dia dapat mendidik anaknya sebegitu sekali. Begitu juga Ibnu Abbas. Tuan-tuan, Ibnu Abbas, hebat Ibnu Abbas sehingga kita tak sebut nama Abdullah. Kita sebut Ibnu Abbas, anak Abbas. Anak Abbas tu bagus betul, hebat dia. Tuan-tuan. Dan kehebatan anaknya juga sehingga kan didoakan. Setiap kali kita dengar riwayat daripada Ibnu Abbas daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, doa tu dapat juga kepada ayahnya. Tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita nak lahirkan anak yang hebat. Kenapa tuan-tuan? Didikan yang hebat, akidah yang betul, ibadah yang betul, kerana dia ni akan memberi kesan kepada kita walaupun kita dah mati. Tuan-tuan, hebatnya radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan kedua-duanya Allah redha. Siapa dia? Abdullah dan ayahnya Abbas. Tuan-tuan, ini Abdullah ibn Abbas. Tuan-tuan, tak lama dia hidup dengan Nabi SAW. Sama juga dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah dia ranking pertama. Abdullah ibn Abbas 1665 something, lebih kurang lah tuan-tuan, hadis yang diriwayatkan. Tapi Abu Hurairah ribu-ribu tuan-tuan. Dia masuk Islam bila dia? Ketika mana Nabi nak serang Khaybar tahun ke-7. Abu Hurairah tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10, 4 tahun. Tapi dia meriwayatkan hadis paling banyak di kalangan sahabat. Subhanallah. Tuan-tuan, mana datang ni tuan-tuan riwayat hadis ni? Tuan-tuan, cerita Ibnu Abbas dengan siapa? Dengan Abu Hurairah lebih kurang. Dia menghambakan diri dia untuk ilmu. Tuan-tuan, dia satu ketika Ibnu Abbas ni setelah kewafatan Nabi SAW, dia ni tak dapatkan hadis, dia tak dengar daripada orang. Abu Musa Al-Asy'ari dia disebut bahawa Nabi SAW kata macam ni. Tak, dia tak riwayat daripada situ. Dia terus pergi rumah Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Terus pergi. Tengah-tengah hari pergi, senyap, tengah tidur katnya. Tuan-tuan, pergi malam tengah tidur, mungkin pergi pagi tengah tidur, dia duduk kat luar. Tertidur Ibnu Abbas. Sampai macam tu sekali tuan-tuan. Sehingga kan Abu Musa Al-Asy'ari bila buka pintu tengok-tengok, Ibnu Abbas, kau buat apa ni? Kau buat apa ni kat sini? Aku nak ambil hadis daripada engkau, daripada Rasulullah, tapi aku tak nak ganggu engkau. Nampak hebatnya Ibnu Abbas, tuan-tuan. Maka ketika itu apa kata Abu Musa Asy'ari? Tak perlu, engkau cuma perintahkan, hantar utusan, panggil aku akan menghadap engkau. Sesungguhnya engkau ni antara kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak payah. Ni budak-budak ni tuan-tuan. Nabi wafat, Ibnu Abbas umurnya 13 tahun. 13 tahun, tingkatan 1. Tingkatan 1 tuan-tuan. Nak sebutnya Ibnu Abbas ni budak-budak, tapi dia ni
menghambakan diri untuk ilmu. Dia cari riwayat-riwayat hadis tuan-tuan sehingga sampai kepada kita banyak riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan mati Allah, ni Ibnu Abbas. Tuan-tuan kenapa Ibnu Abbas kata apa tuan-tuan? Ibnu Abbas kata sesungguhnya al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Sesungguhnya ilmu tu kita kena datang kepada dia. Wala ya'ti, bukan ilmu tu datang kepada kita. Macam kita lah tuan-tuan, hari ni kita datang masjid tuntut ilmu. Bukan tuan-tuan kita panggil orang tu kita ilmu tu datang kepada kita. Kau tak nak datang, tak nak ngajar, jadi tak ada ilmu. Tak boleh tuan-tuan. Kita kena cari ilmu. Itu adab kita menuntut ilmu. Tuan-tuan, kita kena cari orang ni boleh ajar tak aku semayang. Kita belajar dengan dia. Tuan-tuan, kita datang rumah guru Quran. Bukan guru Quran datang ke rumah. Itu adab. Bila kita salah pada adab, sebab tu kita tak pandai-pandai baca Quran. Tuan-tuan, kita datang rumah dia. Haji, boleh ajar saya Quran? Saya tak pandai. Tuan-tuan, baru-baru ni tuan-tuan, ada seorang sahabat ni tuan-tuan, adik-beradik tuan-tuan, dia nak belajar Quran tapi tak sempat nak ngajar, tak ada masa tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, umurnya semua dah 40 ke atas. Semua nak mengaji Quran. Dia mencari orang yang boleh mengajar Quran. Tuan-tuan, dia mencari ilmu. Tuan-tuan, tanpa jemu. Tuan-tuan, umur dah lanjut, masih semangat nak belajar Quran, hebat tuan-tuan. Jadi saya cuma yang boleh saya bantu, saya bagilah 3-4 orang nama guru-guru Quran. Bolehlah kontak dia. Tuan-tuan, mati Allah. Jadi ini tuan-tuan, Ibnu Abbas. Ilmu yu'ta wa la ya'ti. Sesungguhnya ilmu tu kita kena cari ilmu, bukan ilmu tu datang kepada kita. Tuan-tuan, tapi sekarang tak ada masalah tuan-tuan, buka YouTube. Tuan-tuan, buka YouTube pun kita dah boleh belajar dah. Tuan-tuan, tapi adab ilmu bukan dengan YouTube. Itu adab. Tuan-tuan, ilmu ni bukan orang yang berilmu tak semesti dia beradab. Tetapi orang yang belajar adab, ni insya-Allah berilmu. Tuan-tuan, kalau orang banyak ilmu tapi tak ada adab, tak guna tuan-tuan. Sesungguhnya innama bu'istu li utammima makarimil akhlak. Nabi kata, aku ni diutuskan untuk apa? Menyempurnakan kesempurnaan adab, akhlak. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Islam, akhlak kita kepada sahabat-sahabat, kepada jiran. Ini akhlak tuan-tuan. Maka Ibnu Abbas ni tuan-tuan, kenapa dia hebat? Tuan-tuan, ketika mana kecilnya Ibnu Abbas ni pernah didoakan oleh Nabi SAW. Pernah didoakan oleh Nabi SAW. Nabi letakkan tangan di dada Ibnu Abbas. Ada yang menyebut dia letakkan di bahu, ada yang menyebut dia letakkan di ubun-ubun. Dia tuan-tuan, dia letak kat sini. Apa kata Nabi SAW? Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, kau fahamkan Ibnu Abbas ini akan ilmu agama. Dia faham. Dia faham ilmu agama. Ada orang dia tahu ilmu agama, dia tak faham. Dia tak faham. Maka kalau dia nak bersahabat dengan orang kafir harbi, tiba-tiba dia kata, piagam Madinah Nabi berbai'ah dengan Yahudi. Tak betul tu tuan-tuan. Dia tak faham agama. Dia tak faham. Tetapi disebarkan. Ini masalah. Tuan-tuan, kita nak faham agama melalui kefahaman yang Allah kehendaki. Bukan kefahaman ikut akal kita. Tidak tuan-tuan. Ikut apa yang Allah hendak. Tuan-tuan, Ibnu Abbas, Nabi doakan dia, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, kau fahamkan dia akan urusan agama. Wa 'allimhu ta'wil. Dia pegang kepala ni. Wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, kau fahamkan dia untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Dia baca Quran, dia faham. Kita baca Quran, kita tak faham. Sebab tu tuan-tuan, Tuan Imam baca Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ni doa kepada Ibnu Abbas. Cuma dia punya ganti nama tu lain. Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, kau fahamkan dia akan ilmu agama, urusan agama. Wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, kau fahamkan dia tentang memahami isi kandungan Al-Quran. Kemudian ada riwayat yang lain, wa atihi bil hikmah. Berikan dia kebijaksanaan. Dia bijaksana. Tuan-tuan, ada orang dia pandai tapi tak cerdik. Betul tak? Dia pandai tapi tak cerdik, dia tak bijak. Tapi Ibnu Abbas, dia ada hikmah, dia ada kebijakan, sehingga setiap kata dia membawa kesan kepada orang yang dengar. Ini Ibnu Abbas. Kemudian wahdihi ila siratakal mustaqim, tunjukkan dia jalanmu yang lurus. Dia tahu jalan yang benar mana, jalan yang salah mana. Ini Ibnu Abbas. Tuan-tuan, Nabi wafat, Ibnu Abbas berada di Madinah, bertebaran tuan-tuan sahabat-sahabat Nabi. Tetapi meninggalnya Ibnu Abbas, kenapa ada makamnya dekat Taif? Tuan-tuan, di hujung usia Ibnu Abbas pindah ke Taif. Dia pergi Taif, dia duduk sana.
Sahabat tanya, wahai Ibnu Abbas, kenapa tak balik kampung? Kampung Ibnu Abbas mana? Mekah. Kan tuan-tuan, Mekah. Kenapa tak balik kampung? Kampung tu kan lebih hebat. Kan engkau ini banyak meriwayatkan hadis Nabi. Nabi kan pernah bersabda, salatu fi masjidi hadza afdal min alfi salah min fi masiwahu. Apa, sembahyang di masjid aku ni, Masjid Nabawi, 1000 kali ganda. Oh, 1000 kali ganda, tuan-tuan. 1000 kali ganda daripada sembahyang di masjid yang selain daripada Masjid Nabawi ni. Maknanya masjid Padang Kasih ni, tuan-tuan, dapat 10. Tapi kalau sembahyang kat Masjid Nabawi 1000 kali ganda. Sebab tu kita balik umrah kadang-kadang dah tak pergi masjid. Wah, tak pergi masjid. Ada tuan-tuan ramai tak pergi umrah, tak pergi masjid. Kenapa dah tak pergi masjid? Saya dah banyak dah sembahyang kat Masjid Nabawi. Dah 10,000 kira-kira. Sebab tu walan tahsuh wala tuhsuh. Jangan kira. Pahala kita ni jangan kira, tuan-tuan. Pagi tadi aku ni. Cukup. Tuan-tuan dah tak sembahyang kat masjid dah. Pasal apa? Kalau kira-kira aku 12 hari dekat Masjid Nabawi, dah berapa ribu? 4 hari. Ya, tuan-tuan. Kemudian Masjidil Haram, apa kata Nabi? Illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Fi Masjidil Haram afdal min mi'ah salah fi hadza. Kalau Masjidil Haram pula lebih 100 kali ganda daripada masjid aku ni. Kalau masjid Nabi ni 1000 kali ganda daripada masjid lain. Kalau Masjid Nabawi 1000 kali ganda. Kalau Masjidil Haram 100 kali ganda daripada Masjid Nabawi. Maknanya berapa ribu kali? Daripada Masjid Padang Kasih 100,000. Betul? 100,000. Tuan-tuan, semayang satu rakaat, semayang subuh sahaja dekat Masjidil Haram 100,000 kali. Tuan-tuan, balik umrah dah tak pergi masjid. Pasal saya dah banyak dah, 100,000 dah. Jadi tak payah pergi masjid. Tuan-tuan, sebab tu di balik umrah gitu juga. Jalan-jalan. Tuan-tuan, di jalan-jalan. Dia tak tadabbur pergi haji, tak tadabbur pergi umrah. Apa kesan dia balik begitu juga. Tetap tak pakai tudung. Ni artis lah, tuan-tuan. Hajjah, puan hajjah, tapi tuan-tuan tak pakai tudung. Tak ada kesan, tuan-tuan. Tak ada kesan pada ilmu, pada ibadah tu. Dia mesti ada kesan. Dia membawa kepada kita takut kepada Allah. Semayang tapi tak takut Allah, tak ada kesan. Tak ada kesan. Tuan-tuan, di ibadah ni, tuan-tuan, untuk datangkan keimanan. Kerana semayang tu adalah tiang kepada apa? Tauhid. Tauhid ni takutkan Allah. Dia takut Allah. Maknanya kalau dia semayang, dia tak takut Allah juga. Tuan-tuan, jadi istighfar kita kena perbaiki solat tadi. Tuan-tuan, mati Allah. Jadi Ibnu Abbas ni, tuan-tuan, bila sahabat tanya, Ibnu Abbas, kenapa engkau tak duduk dekat Mekah? Dah hujung hayat kan bagus duduk kat masjid aja, semayang 100,000 kali ganda. Tuan-tuan, apakah Ibnu Abbas tak faham? Dia faham. Dia yang faham. Dia faqih fiddin. Dia yang faham agama. Dia bukan sekadar tahu agama, bukan tahu hadis, tapi dia faham agama. Memang aku duduk dekat Masjidil Haram, dekat tanah haram, 100 kali ganda pahala ibadah yang aku buat. Tapi kalau sekali aku buat maksiat, 100 kali ganda juga. Sekali curi selipar, tuan-tuan, dekat Mekah, sekali curi selipar. Tuan-tuan, 100,000 kali ganda curi selipar. Dosa dia. Nak, tuan-tuan? Sebab tu tak digalakkan, tuan-tuan. Sahabat ni, tuan-tuan, dia tak balik terus, tuan-tuan. Bila lepas hijrah, dia tak balik Mekah. Kenapa? Hijrah tu wajib, tak boleh balik lah. Sebab tu Nabi, dia tak bina kerajaan dekat Mekah. Tak bina. Kerajaan tu berterusan dekat Madinah. Ya, tuan-tuan, Madinah. Kemudian sahabat setelah kewafatan Nabi, mereka bertebaran. Saidina Ali dekat Kufah, Iran, pentadbirannya semua kat luar. Tuan-tuan, kenapa, tuan-tuan? Dia faham agama. Kalau aku buat satu kesalahan 100,000 kali kesalahan tu, tuan-tuan, baiklah, tuan-tuan, kita ni jangan jumpa, maka datang cintanya. Betul tak, tuan-tuan? Kita datang ke Masjidil Haram, kalaulah kita ni berniaga, kita duduk dekat Mekah, tuan-tuan, dekat Mekah tu menipu, apa semua ada, tuan-tuan. Mereka dah biasa, dah lali, tuan-tuan, dah tak kisah buat maksiat. Tapi kita ni yang datang sekali-sekala, dia akan ada satu perasaan yang berbeza, tuan-tuan. Sebab tu jangan duduk lama-lama sangat. Duduk kejap je. Apalah bayar 8,000, ada 12 hari je, termasuk hari pergi dan balik. Tuan-tuan, bersyukur. Jangan lama sangat duduk sana.
Tuan-tuan, cukuplah yang semayang tu dah 100,000 kali ganda dah, cukup dah. Tuan-tuan, balik tu kita sambung. Kita sibuk nak masuk raudah tuan-tuan, raudah berebut tuan-tuan. Kalau sekarang ni dah pakai scan. Kalau dulu tuan-tuan berebut, tolak sana, melangkah kepala, melangkah bahu. Nabi tak bagi langkah bahu, tapi orang bukan bahu dilangkah, kepala orang dilangkah. Betul tak tuan-tuan? Sibuk nak masuk raudah, macam wajib dah tuan-tuan. Yang Nabi sebut apa? Idza marartum bi riyadin min riyadil jannah, bila kamu melalui satu tempat, kamu dapati ada raudah min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga, farta'u. Apa dia? Nabi kata majlis ilmu. Tak pergi juga. Kat Mekah sibuk nak masuk raudah, tapi hadis Nabi, nampak tuan-tuan, dia tak faham agama. Dia tak faham agama. Tuan-tuan boleh faham tuan-tuan? Sebab tu kita kena cerita juga tentang Ibnu Abbas. Tuan-tuan, sebab itu Ibnu Abbas dia matinya di Taif dan sayang 1000 kali sayang. Tuan-tuan, makamnya di simen habis. Kerana apa? Takut bid'ah. Tuan-tuan, takut bid'ah. Ini orang Saudi ya, tuan-tuan. Dia kata bid'ah. Tuan-tuan, konsert tuan-tuan yang dibuat apa tu malam tahun baru tu, itu tak bid'ah pula. Itu yang haram lagi jelas tu, dia tak sibuk pula tuan-tuan. Macam kita lah juga. Ustaz Abdullah Hairi kenal? Kena gam kan? Bawa agama ni tuan-tuan, bawa ayat Quran, bawa hadis, tiba-tiba tuan-tuan, apa tu yang perempuan Korea tu, dah tentu-tentu haram, sesat lagi menyesatkan. Tuan-tuan, tak haramkan pula. Kenapa tak digam? Patutnya terus, gam terus. Itu patut digam. Nampak tuan-tuan? Mereka berada di satu jabatan agama, mereka tak faham agama. Mereka menyusahkan agama. Tuan-tuan, mati Allah, istighfar kita. Tuan-tuan, bulan depan tak panggil saya katnya. Tuan-tuan, qulil haq walau kana murrah. Katakan yang benar walaupun benda tu pahit sekalipun. Tuan-tuan, kita berada di akhir zaman, kita kena pilih mana yang baik, mana tak baik. Malam ni malam Jumaat. Betul tuan-tuan, semua orang tahu malam Jumaat. Orang rumah pun dah bisik dah semalam, bang esok malam Jumaat. Tuan-tuan, mati Allah, dengar habis tuan-tuan, jangan lupa baca surah Kahfi bang. Jangan lupa. Surah Kahfi dah start tadi tuan-tuan, terbenam matahari dah start tuan-tuan. Sebelum terbenamnya matahari esok tuan-tuan, kita kena baca. Itulah cahaya kita nak bezakan benda tak baik dengan yang baik. Tuan-tuan, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, kita minta kepada Allah. Tuan-tuan, Allahumma faqihna fid din. Dia domer tuan-tuan. Boleh kita sebut tuan-tuan, kan kita suka tahnik anak. Kan ada majlis apa tu? Potong jambul. Itu istilah kita, tak apalah, potonglah jambul tu, tak ada masalah tuan-tuan. Tahnik ni tuan-tuan, kadang-kadang dia lalu dekat kita, kita pegang kepala budak tu, comel budak ni, lagi teruk budak tu. Tuan-tuan, kan jangan dipuji. Kita pernah sebut kan? Jangan dipuji. Nanti mudarat kepada budak tu. Comel budak ni. Jadi bapak dia kata kan, tengok bapaknya. Tuan-tuan, demam budak tu nanti. Kesian dia. Apa yang diajar oleh Nabi? Tuan-tuan, pegang kepala. Tuan-tuan tengoklah para ulama. Mereka pegang kepala ni, apa yang dia baca? Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, kau fahamkan dia akan urusan agama. Wa 'allimhu ta'wil, kau ajar dia untuk faham tentang isi kandungan Al-Quran. Wa atihi hikmah, datangkan kepadanya kebijaksanaan dalam menempuh kehidupan kita yang pancaroba ni tuan-tuan. Kita kena bijaksana. Pilih orang ni ke pilih orang ni, kena bijaksana. Pilih orang yang salah, tak bijaksana kita, tak cerdik kita. Sebab apa? Dia akan mendatangkan kesan yang buruk kepada Islam. Kita tak bijaksana. Kita pandai, mungkin kita PhD, tapi kita tak hikmah. Tuan-tuan, hikmah. Kemudian wahdihi ila siratal mustaqim, siratal mustaqim, tunjukkan dia jalan yang lurus. Kalau perempuan, Allahumma faqihha fid din wa 'allimha ta'wil wahdi wa atiha hikmah wahdiha ila siratikal mustaqim. Nampak tuan-tuan, dia domer, ganti nama, itu bahasa Arab. Tapi kalau kami, Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kau fahamkan kami ya Allah akan urusan agama. Tuan-tuan, kita faham tuan-tuan, agama nak apa sebenarnya? Agama nak apa ni? Tentang solat jemaah ni, disuruh rapat ni nak apa sebenarnya? Dia nak faham tuan-tuan. Maka Ibnu Abbas dia faham. Maka tuan-tuan, dia meninggal di Taif. Tuan-tuan, dekat situ tuan-tuan kita akan belajar doa. Biasanya orang yang bawa kita dia akan tunjuk. Tuan-tuan, inilah doa.
Tuan-tuan, anak kita degil, kita pegang ubun-ubun dia, Allahumma faqihhu fid din. Tuan-tuan, kita pernah doakan anak kita macam tu? Pernah tak tuan-tuan? Pegang kepala anak kita dah tidur nanti tuan-tuan, Allah, ya Allah, kau fahamkan dia agama, ya Allah. Kau fahamkan dia Al-Quran, ya Allah. Kau datangkan kepada dia hikmah, kebijaksanaan. Kau datangkan kepada dia, ya Allah, tunjukkan dia jalan yang lurus. Bahasa Melayu pun tak apa. Bahasa Melayu saja. Tuan-tuan, sebab apa kita ambil istimbat daripada peristiwa Nabi mendoakan Ibnu Abbas, sehingga Ibnu Abbas tuan-tuan dia meninggal pada umur 72 tahun pada tahun 68 Hijrah. 68 Hijrah dalam keadaan kedua matanya buta dan dia sabar tuan-tuan. Ada hadis Nabi SAW, izibtulia, apabila dibalak abdi, seorang hamba-Ku dengan habibatih, dengan benda yang dia sayang. Allah uji dia dengan benda yang dia sayang. Apa yang dia sayang? Apa yang kita sayang tuan-tuan, yang kita belum diuji? Tuan-tuan, apa yang kita sayang? Sayang bini? Belum tentu. Belum. Anak lah biasa tuan-tuan. Kalau anak tu meninggal tuan-tuan, dalam kecil kita sayang, kita tak boleh terima tuan-tuan, tapi kita sabar, fasabara, dia sabar, maka jannah, dia akan dapat syurga. Maka ketika mana Ibnu Abbas buta kedua matanya, dia cukup bersyukur, dia gembira, bertambah berat badan dia, makan seronok. Tuan-tuan, kenapa dia gembira? Kerana benda yang kita paling sayang apa dalam anggota kita tuan-tuan? Paling sayanglah, semua kita sayang tuan-tuan. Semua kita sayang. Tapi kalau tak ada mata tuan-tuan, Allah tarik mata dia kerana banyaknya menangis tuan-tuan. Buta matanya Ibnu Abbas tuan-tuan, dia bersyukur kerana apa? Dia faham bila dua benda ni tak ada, benda yang paling dia sayang, syurga untuk dia. Dia faham agama. Nampak tuan-tuan? Dia faham agama ni. Ini Ibnu Abbas tuan-tuan. Maka tanam cita-cita tuan-tuan, Allahumma rzuqna ziyarata baitillahil haram wa maqamin nabi wa masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam wa Taif. Dan Taif, mudah-mudahan Allah bagi kita rezeki untuk pergi ke sana. Tuan-tuan, saya pun dah lama tak pergi. Tuan-tuan, dah lama sangat tak pergi, rindu dah, rasa nak pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mati Allah, ini Ibnu Abbas. Ada satu hadis tentang Ibnu Abbas, bagaimana Nabi mengajar kita supaya sayang dengan anak. Tuan-tuan, saya pernah pergi satu masjid, tuan-tuan, dia ada satu papan saf kanak-kanak. Pernah tuan-tuan jumpa kat belakang sana. Tuan-tuan, dia tak faham agama. Tak faham agama. Dia tengok budak-budak tu berlari, kau pergi berlari, balik sana, kat belakang. Dia letak dekat ujung sana tuan-tuan. Tuan-tuan, dia kata apa? Tak khusyuk aku semayang. Tuan-tuan, dia semayang seorang tu khusyuk ke? Tuan-tuan, khusyuk ni apa? Dia tak faham khusyuk tu apa. Nabi SAW kita sebut tadi, Maimunah makcik kepada Ibnu Abbas. Nabi SAW juga bersaudara dengan Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas selalu duduk di rumah Nabi. Macam saya dulu selalu duduk rumah maklum saya, rumah mak mokda saya kecil-kecil dululah. Tuan-tuan, duduk cuti sekolah, duduk lama-lama. Tuan-tuan, maka duduk ni tuan-tuan, Ibnu Abbas ni bijaknya dia suka duduk dengan Nabi. Tahun ke-11 turun perintah solat, dia suka tengok Nabi solat. Tuan-tuan, ada satu malam Ibnu Abbas dia bangun, dia tengok Nabi tengah solat sepertiga malam. Maka Ibnu Abbas pun ambil semayang, dia pun semayang di sebelah Nabi. Belah kiri. Tuan-tuan. Maka apa yang Nabi buat? Nabi pegang dia, Nabi tolak, tarik, letakkan di kanan. Nampak? Tuan-tuan, kasih sayangnya Nabi kepada anak-anak. Tuan-tuan, kenapa Ibnu Abbas banyak meriwayatkan hadis? Tuan-tuan, kalau kita bawa anak, kita suka tegur anak kita, betul tak? Jalan jangan laju-laju. Bila makan dah baca bismillah belum? Kita suka tegur. Begitulah juga tuan-tuan Nabi SAW. Nabi masa tu umurnya berapa tuan-tuan? 50 tahun. Macam kita lah. Kan suka tegur orang tuan-tuan. Ibnu Abbas ni banyak dapat input daripada Nabi SAW. Selalu ditegur. Maka sebab tu dia banyak meriwayatkan hadis. Sampai tu Rasulullah SAW qala, aku dengar Nabi SAW bersabda. Aku selalu mendengar. Sebab dia selalu ditegur oleh Nabi. Bukan marah, tegur. Tuan-tuan, sayangnya Nabi SAW tunjukkan cara. Kita alau budak tu. Habis kena perambat tuan-tuan. Letak saf dekat belakang. Tuan-tuan, faham agama. Kita baca Muwatta' al-Badrin. Imam, di belakang imam dewasa lelaki. Betul? Betul tak? Dewasa lelaki. Ini permulaan semayang. Bukan bila dah semayang orang datang tu lain cerita. Bila berkumpul semua, okey, imam kena susun. Belakang ni semua lelaki dewasa.
Ada kanak-kanak yang belum balik, bukan cerita sunat. Dia bukan cerita sunat, tuan-tuan. Dah sunat boleh depan, bukan, itu Melayu. Tuan-tuan, balik. Bila balik boleh ke depan. Tak balik belakang. Tuan-tuan, maka kanak-kanak ada 10 orang. Okey, susun di belakang jemaah lelaki dewasa. Jangan lebih daripada 4 kaki setengah. Jangan lebih daripada 3 hasta. 1 langkah, 1 hasta. Senang je nak kira. 1, 2, 3 sampai ke depan. Jangan lebih tumit imam dengan tumit makmum, jangan lebih daripada 3 hasta, 4 kaki setengah. Yang ni dah betul lah load line ni. Dan kanak-kanak di belakang lelaki dewasa. Jangan lebih juga daripada 4 kaki setengah. Jangan lebih daripada 4 hasta. Tiba-tiba kita hantar budak tu hujung kat belakang sana, Masjid Sultan Ismail. Kat Batu Pahat. Berapa jauh? Tuan-tuan, berapa jauh? Tuan-tuan, kita pandai-pandai. Kita pandai-pandai dalam agama. Agama bukan dengan akal fikiran, tuan-tuan. Kalau dengan akal fikiran, ramai yang murtad peristiwa Isra' Mi'raj. Tuan-tuan, agama ni ikut syariat. Apa yang Nabi suruh kita buat. Maka kanak-kanak di depan. Tapi tuan-tuan, bila kanak-kanak tu seorang, contoh seorang, makruh meletakkan seorang sahaja di dalam satu saf. Makruh. Penuh saf ni tuan-tuan, tiba-tiba kita datang, kita boleh tarik orang ujung untuk bersama dengan kita di saf belakang. Itu mungkin kita pernah dengar, kan? Pernah dengar, tuan-tuan. Tapi kanak-kanak tu seorang kat belakang, tuan-tuan, kita boleh tarik dia pergi ke depan. Kerana apa? Kita mengelakkan dia daripada makruh tadi. Kita boleh tarik dia. Maknanya kanak-kanak boleh tak masuk saf? Terputus tak saf? Tidak dikira terputus, kerana kebiasaan kita menjaga saf. Kita biasa sembahyang maghrib berjemaah, subuh berjemaah, asar berjemaah. Satu hari kita terlalu sibuk sehingga kita tak dapat nak sembahyang berjemaah. Kita sembahyang seorang kat rumah, maka pahalanya pahala jemaah. Boleh faham tak? Itu agama, tuan-tuan. Kita faham agama. Tuan-tuan, jangan pula nanti adik kita datang rumah, tiba-tiba tengok kita memang sembahyang jemaah, kita tinggalkan, aku duduk sini dulu, aku nak pergi masjid. Pergi masjid. Adik kita tu mahram ke dengan bini kita? Tuan-tuan, agama ni dia melihat pelbagai sudut. Ada tetamu, tak apa, kita tangguh pergi masjid, boleh sembahyang kat rumah. Jom kita sembahyang jemaah kat rumah. Kalau dia nak pergi boleh lah, tapi biasa orang dia jamak, betul tak, tuan-tuan? Ada satu situasi, itu agama, tuan-tuan. Kita kena faham. Kita berdiri sekejap. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muslimin yang dirahmati Allah. Sikit lagi, tuan-tuan, khalasah daripada perbahasan kita, penutup pulangnya kita daripada Taif. Tuan-tuan, mati Allah, bila ditanya oleh sahabat kepada Ibnu Abbas kenapa mati di Taif, tuan-tuan, maka Ibnu Abbas kata, tuan-tuan, masuk syurga bukan kerana pahala yang banyak. Masuk syurga bukan kerana pahala yang banyak, tetapi neraka Allah itu bagi orang yang memiliki dosa. Ada dosa, confirm masuk neraka. Tapi masuk syurga ni, tuan-tuan, bukan kerana pahala yang banyak. Allah tengok, walaupun tak banyak pahala, Allah redha dengan dia. Masuk syurga aku. Tuan-tuan, kita masuk syurga bukan dengan amalan kita. Kalau dengan amalan kita, tak masuk syurga kita. Kita kena faham, tuan-tuan. Jadi kita kena minta redha Allah. Apa yang Allah suka tu kita buat, supaya dia redha dengan kita, dia sayang dengan kita. Bukan semata-mata semayang aja. Tuan-tuan, mati Allah, semayang tu yang paling utama. Tetapi ini kita nak sebutkan Islam itu pelbagai sudut, bukan solat semata-mata. Tuan-tuan, mati Allah, sehinggalah Ibnu Abbas ini meninggalnya di Taif. Jadi tuan-tuan, mati Allah, sebagai penutupnya, tuan-tuan, kita nak sebutkan bahawa itulah Ibnu Abbas. Dia memahami agama. Kita tengok dalam kitab Ibnu Katsir, Qurtubi, qala Ibnu Abbas, wa qala al-Mujahid. Mujahid itu anak murid kepada Ibnu Abbas. Semuanya menghasilkan orang yang hebat. Tuan-tuan, manfaatnya untuk kita. Dia faham agama. Jadi tuan-tuan, kita tak faham agama, maka kita kena ikut orang yang faham agama. Betul tak, tuan-tuan? Teorinya begitulah. Kita tak faham sangat agama, kita ikut orang yang faham agama. Siapa yang faham agama? Siapa yang faham agama? Ulama. Tapi ulama kita caci maki. Bahkan lebih dahsyat lagi, ulama kita tak kenal. Itu ulama tu, ulama gitu. Tuan-tuan, dia tak kenal ulama. Allah tutup pintu hati dia untuk mengenali ulama. Dah khatam 3-4 kali kitab tafsir.
Dekat satu masjid ni tuan-tuan, dia khatam beberapa kali tuan-tuan. Tak pernah miss setiap Jumaat. Orang tak iktiraf dia sebagai ulama. Tutup hati dia. Dia tak kenal tu ulama. Lebih dahsyat lagi tuan-tuan. Jangan terlalu tuan-tuan, kita ni diserap dengan fikrah-fikrah sekular tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. Jadi kita ambil istimbat peristiwa ni tuan-tuan, kita muhasabah balik. Hidup ni tak lama tuan-tuan. Bila-bila kita mati. Apa yang kita nak kejar tuan-tuan? Ada orang ni sanggup mencaci maki ulama. Fitnah ulama tuan-tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan mati Allah, sedangkan mereka ni lah orang yang faham agama, yang kita nak ikut mereka supaya kita ni dapat redha Allah. Tapi itulah yang kita tak nak ikut. Allahu Akbar. Tuan-tuan, muhasabah diri kita. Yang terakhir sekali tuan-tuan, satu kisah. Hebatnya Ibnu Abbas. Tuan-tuan, di zaman khalifah siapa? Umar bin Al-Khattab. Tuan-tuan, dia punya penasihat Umar bin Al-Khattab, umurnya Ibnu Abbas lebih kurang belas tahun lagi tuan-tuan. Saidina Abu Bakar tak lama memerintah, diganti dengan Saidina Umar. Di kalangan ahli syura, penasihat Saidina Umar, kebanyakan mereka adalah ahlul badar, yang menyertai peperangan Badar. Kerana mereka ni Allah kata yaghfiru ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Mereka ni diampunkan dosa terdahulu dan terkemudian. Khatib bin Balta'ah, kita ingat tak? Kita pernah cerita sebelum ni. Mereka ni hebat. Maka mereka ni diambil oleh Saidina Umar jadi penasihat, panel penasihat. Dan seorang lagi yang diambil oleh Saidina Umar, siapa tuan-tuan? Ibnu Abbas. Orang-orang tu apa hal pula budak kecil ni datang. Budak-budak ni datang dalam mesyuarat ni. Tiba-tiba dia ada. Tuan-tuan, kerana Saidina Umar ketika itu nak memahamkan satu surah, yang antara pendapat ulama, antara yang terakhir paling akhir diturunkan ayat Quran. Khilaf ulama kan tuan-tuan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Maka Saidina Umar tanya dengan sahabat, aku nak tahu pendapat kamu tentang surah An-Nasr. Iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang kepada kamu bantuan dan kemenangan. Wa yadkhulu iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat, menyaksikan ramainya manusia berbondong-bondong masuk Islam. Betul tak anda? Haji 140,000 haji, orang buat haji. Tahun ke-6 1,400 orang yang percaya dengan Nabi. Tuan-tuan, perjanjian Hudaibiyah 70 orang kat Mekah tuan-tuan yang percaya Nabi SAW. Mana datang 140,000 turun ayat Quran. Kamu akan lihat orang berbondong-bondong masuk Islam. Sekarang pun tuan-tuan, orang dah terbuka mata tentang kebenaran. Berbondong-bondong tuan-tuan. Orang nakkan kebenaran. Fasabbih, maka bertasbihlah kepada Allah. Apa dia? Subhanallah. Wa bihamdik bihamdi rabbika, dan berpujilah Allah, sucikanlah Allah, pujilah Allah, wastaghfir, dan mintalah keampunan, innahu kana tawwaba, sungguhnya ia Maha penerima taubat. Penerima taubat. Ibnu Umar tanya ahlul badar, asyakhul badar, maka apa yang kamu faham tentang ayat ini? Nabi suruh setelah kemenangan, setelah kita umur kita hampir dah tua, maka kita kena tasbih, kena banyakkan tahmid, kena banyakkan istighfar, sesungguhnya Allah Maha taubat, Maha penerima taubat. Maka Saidina Umar tanya Ibnu Abbas takwilkan ayat ini, apa yang kamu faham? Maka apa kata Ibnu Abbas? Bila turun sahaja ayat ini, maka sudah hampir kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Saidina Umar? Itulah yang sebenarnya aku fikirkan. Seperti mana Saidina Umar, begitu juga Abu Bakar. Tuan-tuan, peristiwa haji, Nabi sebut al-yaum akmaltu lakum dinakum. Hari ini sempurna dah agama. Semua bersorak Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergembira. Tiba-tiba seorang nangis. Siapa tuan-tuan? Saidina Abu Bakar. Kenapa kau menangis? Bila dah sempurna, Allah akan ambil Muhammad. Betul tuan-tuan, 75 hari setelah itu Nabi wafat. Nampak? Orang yang faham agama, hatinya dengan cahaya iman. Berbeza dengan kita tuan-tuan. Kita buat ni bukan cahaya iman, cahaya keterpaksaan. Ada faktor-faktor. Tak pergi masjid ni malu aku. Tuan-tuan, rumah sebelah masjid. Tak pergi ni bini aku membebel. Daripada dengar dia bebel aku pergi masjid. Tak tuan-tuan, cahaya keimanan kita ni belum cukup terang. Tuan-tuan, kita ikut ulama. Warasatul anbiya. Tuan-tuan, maka inilah yang disebutkan tafsiran daripada Ibnu Abbas.
Tanya Sayyidatina Aisyah, bila turun ayat ini, Sayyidatina Aisyah pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujung hayat, Nabi umur 60 tahun ke atas. Kalau ada di kalangan kita yang 60 tahun ke atas, tuan-tuan ambil perhatian. Nabi selalu sebut subhanaka bila turun ayat ni, kemenangan. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Senang hafal ni tuan-tuan. Banyakkan sebut benda ni. Sebelum kita mati, tuan-tuan, sebelum muda ke tua ke mati tak kira tuan-tuan. Kita kena sebut ni. Tuan-tuan, subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Aku ni banyak kekurangan. Bila kita banyak kekurangan, kita sucikan Allah. Tuan-tuan, Nabi Yunus dia menyatakan kelemahan dia, inni kuntu minaz zalimin. Dimulakan dengan apa? Subhanaka. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dengan subhanak. Kita banyak kekurangan tuan-tuan. Kita banyak kekurangan. Malas, lemah, banyak kekurangan. Subhanaka. Wa bihamdika. Orang puji kita. Oh, hebat Haji. Dah ni selalu pergi masjid. Bukan kita hebat. Wa bihamdika. Allah layak dipuji. Allah benarkan aku untuk jadi hebat. Subhanaka wa bihamdika, banyak dosa aku, astaghfiruka, ampunkan aku ya Allah, wa atubu ilaik, aku serahkan, aku kembali semula ke jalanmu ya Allah. Terimalah. Ini tuan-tuan, 4 ni ditanya oleh Sayyidatina Aisyah di hujung hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuan-tuan, mati Allah, ini istinbat kita nak ambil daripada peristiwa Taif. Tuan-tuan, mudah-mudahan sedih pula saya rasa nak tinggalkan Taif ni tuan-tuan. Bulan depan kita akan masuk ke episod kedua di Madinah tuan-tuan, dengan siri-siri peperangan pula. Tuan-tuan, lagi kasar nanti dia punya perbahasan. Tuan-tuan, mati Allah, minta maaf tuan-tuan terlebih masa. Yang baik itu daripada Allah, salah silap itu daripada syaitan, kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر